Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah Ta'ala peluang untuk dapat sama-sama kita diberikan sekali lagi rezeki oleh Allah untuk dapat kita meneruskan amal ibadah puasa kita pada hari ini, iaitu bersamaan 23 Ramadan. Dan juga kita masih lagi diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita meneruskan mujahadah kita pada 10 malam yang terakhir daripada Saki Baki Ramadan yang tersisa ini. Dan sama-samalah kita meminta dan berharap kepada Allah Ta'ala dengan penuh rasa kesungguhan dan kehambaan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima seluruh amalan yang telah kita usahakan, yang telah kita kerjakan, yang telah kita berpenat lelah untuk mendambakan keampunan, kerahmatan dan segala kurniaan yang dijanjikan oleh Allah, terutamanya daripada perlepasan daripada api nerakanya, agar Allah menerima segala amal-amal yang telah kita kerjakan itu, insya-Allah. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Di samping itu juga kita juga bermohon agar Allah Ta'ala berikan pada kita taufik dan hidayahnya, agar kita diberikan peluang untuk dapat mengharungi di 10 malam yang terakhir Ramadan ini sehingga ke penghujungnya. Dan juga kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, dan juga Allah mempermudahkan kita untuk menghidupkan qiyam di 10 malam yang terakhir ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan pada pagi ini, insya-Allah saya ingin berkongsi berkenaan dengan beberapa amalan yang jika boleh jangan kita tinggalkan di sepanjang 10 yang terakhir daripada Ramadan yang bersaki-baki ini. Kerana apa? Kerana kita semua maklumi di 10 yang terakhir ini ada satu hadiah, ada satu anugerah, ada satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang benar-benar telah pun memuliakan Ramadan ini, yang benar-benar bukan ingin menjadi hamba kepada Ramadan, tetapi menjadi hamba kepada Tuhan yang memberikan Ramadan, iaitu satu malam yang beramal ibadat padanya adalah jauh lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Lebih baik, bukan menyamai tetapi lebih baik. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut lebih baik, tidak tahu berapa hitungan gandaan yang Allah berikan beramal pada malam Lailatul Qadar ini. Ya, justru itu kita semua sebagai orang yang beriman, kita yakin akan janji Allah, kita sangat berharap dan bercita-cita untuk menggapai janji Allah ini, dan kita bertungkus lumus dan berusaha bersungguh-sungguh bagi meraihkan malam Lailatul Qadar. Kerana inilah impian untuk kita mendapatkan peluang sekali setahun
yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya, bulan lain kita tak dapat peluang untuk meraih Lailatul Qadar, melainkan di 10 malam yang terakhir ini, inilah hadiah yang paling kemuncak sebagai satu kurniaan Allah kepada hamba-hambanya. Al-maklum, disebabkan kerana kita umat Nabi SAW tidak diberikan umur yang panjang. Kita tidak diberikan usia seperti mana diberikan pada umat dan kaum-kaum yang terdahulu. Tetapi walau bagaimanapun, kita tidak berhajatkan kepada umur yang panjang itu. Kerana kita takut dengan umur yang panjang, barangkali bukan bertambahnya amalan, boleh juga bertambahnya dosa seseorang itu kepada Allah. Sebab itu yang kita perlukan adalah iaitu beramal dalam masa yang singkat tetapi diberikan ganjaran seperti orang yang hidup di usia yang telah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana umat terdahulu tidak dihadiahkan oleh Allah untuk mereka meraih malam Lailatul Qadar. Kerana Allah telah memberikan pada mereka umur beratus tahun, bahkan ada yang sampai kepada ribuan. Tetapi kita umat Nabi SAW, yang mana baginda menyebutkan a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu zalik. Sesungguhnya umur umatku ini adalah antara 60 ke 70 tahun dan amat sedikit di kalangan mereka yang melepasi daripada tempoh usia itu. Tetapi kita tak perlukan usia yang panjang. Ya, kerana kita tak tahu usia yang panjang tu boleh menjadi amal ibadat yang berterusan ataupun sebaliknya. Yang kita perlukan, Allah hadiahkan pada kita beramal seperti mereka yang memiliki usia yang panjang, dan Allah pilih untuk kita beramal itu pada bulan Ramadan. Kerana Ramadan ini Allah telah merantai dan mengikat dan melemahkan syaitan-syaitan dan tipu dayanya, kerana nak memberi kemudahan kepada manusia untuk beramal ibadah di dalam bulan ini. Masya Allah, Allah sayang kepada kita. Allah kasihani kepada umat Nabi SAW. Kalau Allah bagi umur panjang, tapi pada umur yang panjang itu kita tak dibantu dengan iblis dan syaitan, tidak diikat dan tidak dilemahkan. Kita tidak dibantu dengan tidak diberikan keberkatan pada bulan-bulan pada usia kita yang panjang itu, maka kita juga akan merasai kerugiannya. Barangkali kita tak dapat pun mengisi dengan usia kita itu dengan amal ibadah dan juga dengan kebaikan seperti yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah pilih di 10 malam yang terakhir, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, kerahmatan Allah Ta'ala ini, dibelenggu dan dilemahkan iblis dan syaitan, ditutupkan padanya pintu neraka, dibukakan akannya pintu syurga. Dan juga pada malam Lailatul Qadar itu dipenuhi seluruh pelosok bumi ini dengan para malaikat. Kerana banyaknya rahmat Allah yang turun pada malam itu untuk memudahkan hamba Allah beramal ibadah. Sehingga dalam satu riwayat yang dinukilkan oleh dalam Musnad Imam Ahmad menyatakan bahawasanya tidak ada ma yabqa fil ardi shibran, tidaklah kekal di atas permukaan bumi ini dengan kadar sejengkal, melainkan adanya para malaikat. Maksudnya kalau kita letak sejengkal saja, malaikat ada di antara kadar jarak sejengkal itu. Ya, bahkan ada yang mengatakan malaikat yang turun ke bumi ini bilangannya adalah jauh lebih banyak daripada jumlah bilangan batu-batu kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Nak katakan banyak. Ya, salamun. Allah kata tanazzalul malaikatu warruh. Bumi ini jarang sekali lah malaikat Jibril turun, melainkan di kala mana para anbiya hidup satu ketika yang dahulu. Tapi malaikat Jibril turun bersama dengan rombongan para malaikat berbondong-bondong. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kerana membawa urusan Allah yang sangat penting. Salamun. Dan malam itu adalah malam yang sangat sejahtera. Inilah yang kita sebutkan sebagai malam penganugerahan. Kalau kita tengok nasyid, industri nasyid adanya anugerah, dia panggil festival anugerah nasyid. Begitu juga pemain bola, dia ada anugerah festival untuk penganugerahan kecemerlangan pemain bola. Begitu juga pegawai
yang bekerja di syarikat, bekerja di sektor kerajaan, swasta, begitu juga di tempat yang lain. Tetapi kita kena ingat, itu semua adalah penganugerahan dunia. Tapi ini adalah satu malam penganugerahan yang paling berprestij sekali, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan anugerah kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala redai mereka. Sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar ini Nabi menganjurkan kita menghidupkannya dengan qiyam. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang telah menghidupkan qiyam pada malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam hadis yang lain, riwayat yang sama daripada Imamul Bukhari dan Muslim menyatakan, man qama lailatal qadri, minta maaf, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maknanya dalam sebulan Ramadan ini ada 2 kali peluang untuk kita meraih pengampunan dosa yang terdahulu. Ada 2 peluang yang kita boleh raih. Peluang yang pertama yang mana Nabi sebut, man qama ramadhana, sesiapa yang menghidupkan seluruh malam Ramadan. Qama ramadhana, Nabi tak kata qama min Ramadan. Sesiapa yang berjaya menghidupkan seluruh malam Ramadan daripada malam yang pertama sehingga ke malam yang terakhir. Jangan seseorang itu katakanlah kalau dia merasakan tanda Lailatul Qadar pada keesokan harinya, Nabi sebut tali'atus syams, matahari yang naik itu la syi'a laha, cahayanya tidak begitu panas. Jadi dia kata, oh semalam Lailatul Qadar. Jadi malam-malam yang seterusnya dia tak nak hidupkan lagi dengan qiyam sebab dah berakhirnya Lailatul Qadar. Jangan. Sebab dia ada 2 ganjaran yang berbeza. Satu, menghidupkan seluruh malam Ramadan daripada malam pertama sehingga malam yang ke-29 atau malam yang ke-30. Dan yang keduanya, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi kita ada peluang untuk meraih 2 kali pengampunan dosa yang terdahulu. Satu, bila kita hidupkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nombor 2, bila kita menghidupkan daripada seluruh malam-malam yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini sehingga ke penghujung dan pengakhirannya. Kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah, jangan kita hanya menyembah Allah pada malam Al-Qadar, tapi kita tunggulah sehingga berakhir dan berlabuh Ramadan pergi meninggalkan kita pada tahun ini. Kita tidak mensia-siakan sebahagian pun daripada malam Ramadan itu, melainkan kita mengimarahkan dan menghidupkannya dengan qiyamul lail. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bila Nabi menuntut kita menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, apakah amalan yang Nabi hidupkan yang membantu untuk melengkapkan pahala qiyam ini? Tidak ada amalan di malam hari yang lebih afdal, yang lebih utama berbanding daripada ibadat qiyam, yakni menghidupkan malam. Sama ada menghidupkan malam itu dengan salat, sama ada menghidupkan malam itu dengan bacaan Quran, sama ada menghidupkan malam itu dengan zikir, sama ada menghidupkan malam itu dengan salawat, sama ada menghidupkan malam itu adalah dengan bertaubat dan menangis merintih kepada Allah, sama ada menghidupkan malam itu adalah dengan sedekah, sama ada menghidupkan malam itu dengan i'tikaf. Maka apa sahaja amalan yang kita penuhi dan isikan bagi menghidupkan di 10 malam yang terakhir ini, dia dikira sebagai kita melakukan qiyam. Kita melakukan qiyam. Kalau berdasarkan kepada apa yang telah pun disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW itu idza dakhala al-ashr al-awakhir, bila masuk 10 malam yang terakhir, usaha Nabi di 10 malam terakhir
tak sama dengan usaha Nabi pada malam-malam sebelumnya. Antara yang Nabi buat disebutkan kana ahyal laila kullah. Pertama, Nabi menghidupkan seluruh malam daripada selepas maghrib sampailah menjelang subuh. Kerana Lailatul Qadar ni bermula daripada seluruh malam. Ini bermula daripada maghrib. Sebab Allah kata lailatun. Allah Ta'ala tak kata lailun. Lailatun memberi maksud daripada permulaan malam sehingga berakhir malam. Maknanya Nabi hidupkan aktiviti yang penuh daripada selepas maghrib, bermula waktu berbuka, sampailah menjelang subuh. Tak ada kekosongan yang Nabi tidak penuhi dalam tempoh itu. Ahyal laila kullah. Nabi hidupkan seluruh malam. Di 10 malam akhir, semua 10 malam itu terisi dengan ibadah. Yang kedua, disebutkan bahawasanya syaddal mi'zar. Nabi akan mengikat kainnya. Maksudnya Nabi meninggalkan tidur bersama dengan isterinya. Ya, walaupun tidak berbuat perhubungan, tetapi Nabi menjauhkan kerana Nabi melakukan i'tikaf. Tapi memandangkan kita dalam tempoh PKP ataupun PKPB dan sebagainya, kita tak dibenarkan untuk i'tikaf di masjid, berhimpun beramai, tak apa. Ya, yang penting kita niat untuk kita duduk di rumah kita, berjaga untuk beribadat. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala i'tikaf itu kepada kita. Disebabkan kerana bukan kita tak mahu i'tikaf di masjid. Kita nak i'tikaf, tetapi ada halangan yang menghalangi kita untuk i'tikaf di masjid. Kita niat, ya Allah, aku ingin beriktikaf, tapi ada halangan. InsyaAllah, Allah akan berikan juga kepada kita pahala i'tikaf itu. Kerana kita kena ingat, di sana terdapatnya hadis Nabi SAW yang mana baginda Nabi SAW bersabda kepada kita tentang apabila baginda pulang daripada peperangan Tabuk. Ya, bila Nabi pulang daripada peperangan Tabuk, kemudian bila nak sampai menjelang dekat dengan Madinah, dan Nabi bagi tahu kepada para sahabatnya. Nabi kata apa kepada para sahabat? Inna bil madinata la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Nabi kata sesungguhnya kita ada sahabat-sahabat kita daripada Madinah. Yang mana, yakni sahabat-sahabat Nabi lah. Nabi beritahu kat sahabat lain yang mereka adalah daripada Madinah. Mereka tak ikut pun kita perjalanan menuju perang. Mereka tak perlu merentas pun lembah-lembah macam mana kita lalui nak pergi perang Tabuk yang sangat jauh ini. Tetapi Nabi bagi tahu, ya, illa kanu ma'akum. Melainkan mereka tu seperti bersama dengan kamu. Walaupun mereka tak ada, tapi mereka seperti bersama dengan kamu. Yakni mereka dapat pahala. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, dalam riwayat yang lain Nabi kata illa syarakukum fil ajr. Melainkan mereka berkongsi pahala dengan kamu. Sahabat jadi cemburu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa mereka tak ikut kita berpenat lelah berjalan, pergi perang, balik, tapi macam mana mereka boleh dapat pahala yang sama dengan kita? Maka Nabi sebut habasahumul marad. Dalam setengah riwayat habasahumul udhur. Mereka bukan tak nak pergi perang, tapi penyakit itu telah menghalang mereka untuk menyertai perang Tabuk ini. Dalam riwayat lain Nabi kata kerana ada keuzuran. Mereka nak pergi tapi perjalanan jauh, mereka tak ada tunggangan, mereka tak boleh pergi. Melainkan Nabi kata Allah tetap pun memberikan kepada mereka pahala pergi perang kerana ada halangan daripada keuzuran yang telah Allah Ta'ala berikan. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi juga disebut pada kita, lakama nawaita ma Yazid. Lakama nawaita ya Yazid walakama akhasta ya Ma'an. Ketika ada sahabat berselisih tentang sedekah, Ma'an dia nak bagi sedekah ke orang lain, Yazid nak suruh bagi sedekah ke orang lain. Dia wakilkan Ma'an, Ma'an pergi bagi ke orang lain yang bukan Yazid nak. Yazid suruh Ma'an bagi sedekah ke orang yang ni, Ma'an pergi bagi ke orang lain. Jadi apa Nabi jawab? Lakama nawaita ya Yazid. Apa yang kau niatkan itu tapi tak tercapai, kau dapat pahalanya. Walakama akhazta ya Ma'an. Begitu juga dengan kamu wahai Ma'an. Maknanya kita boleh duduk di rumah,
Kita duduk di bilik kita, kita kata, "Ya Allah, aku nak iktikaf di masjid di 10 malam akhir. Tapi ada halangan keuzuran yang menghalangi aku untuk pergi ke masjid." Insya-Allah, pahala iktikaf tu Allah beri kepada kita sekalipun kita hanya berada di dalam rumah kita sahaja. Ya, baik. Antara amalan lain yang juga Nabi SAW lakukan adalah aiqadha ahlah. Nabi kejut seluruh ahli keluarganya untuk mengimarahkan dan memeriahkan malam Lailatul Qadar. Kita jangan bila kita bangun, kita buat amalan sorang-sorang. Kita kejut isteri kita, kita kejut suami kita, kita kejut anak-anak kita. Kita ajak mereka untuk sama-sama menghidupkan malam itu dan juga beribadah bersama-sama. Ya, kalau anak kita tu adalah anak yang sudah mumayyiz, ya, atau dah balik, kita ajak mereka untuk imarahkan sama-sama. Ya, kalau ada anak menakan kita, saudara kita, boleh call dia. Kita buat konsep kejutkan telefon. Dah bangun ke? Okey, bangun. Sama-sama kita bangun. Kita hidupkan malam 10 malam akhir. Boleh kita buat dalam satu WhatsApp group. Kita buat reminder sesama dalam WhatsApp group ahli keluarga kita ataupun dalam tim masjid kita. Kalau dalam sesama keluarga itu lebih utamalah. Kemudian kita kejutkan, sama ada kita pesankan pesanan untuk telefon, tanya khabar macam mana, dah bangun ke belum, ya, dan sebagainya, ataupun just update dalam WhatsApp group, okey, ready untuk qiyam, selamat beramal ibadah, jadi ada orang balas update kata yang dia orang dah bangun. Itu pun boleh. Ya, sebab Ramadan lain. Ya, kalau bulan lain mungkin kita tak boleh nak paksa orang, kejut orang. Tetapi bulan Ramadan di 10 malam akhir memang Nabi sarankan. Sebab Nabi menyebut sendiri aiqadha ahlah. Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Nabi kejutkan ahli keluarganya dan para sahabat masing-masing, mereka juga mengejutkan ahli keluarga mereka masing-masing. Ya, baik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsikan tadi beberapa amalan yang saya kongsikan antara benda yang boleh untuk sama-sama kita lakukan dan laksanakan. Tetapi yang saya nak kongsikan pada amalan yang boleh membantu kita melengkapkan qiyam kita tu. Sebab 10 malam akhir ni amalan yang boleh kita sempurnakan adalah amalan qiyam. So bagaimana nak melengkapkan amalan qiyam kita itu? Ya, supaya amalan-amalan lain itu juga akan dapat menambah kualiti amalan qiyam itu, dan jika kita kerjakan pula di 10 malam akhir Ramadan, maka insya-Allah jika bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka ganjarannya akan lebih lumayan. Yang pertama, jangan tinggalkan solat subuh dan isyak berjemaah di masjid. Jangan tinggalkan. Pastikan solat isyak anda di masjid berjemaah bersama dengan imam. Jangan lewat. Kalau boleh, bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Begitu juga dengan subuh. Jangan lewat. Datang awal, jangan masbuk. Kalau termasbuk juga tak apalah. Yang penting dapatkan jemaah. Tapi kalau boleh, biar tidak masbuk. Datang awal, dapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Kerana Nabi SAW berpesan pada kita daripada hadis Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi menyatakan, man sallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man sallal subha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Sesiapa yang menunaikan solat isyak berjemaah bersama dengan imam, maksud jemaah kat sini di masjid, ya, kerana di zaman Nabi dulu sahabat tak buat jemaah di rumah, maka dia seperti telah menghidupkan separuh malam. Dan diikuti dengan dia pergi pula hadir menunaikan salat subuh berjemaah di masjid bersama dengan imam, maka dituliskan baginya pahala seperti menghidupkan seluruh malam itu dengan qiyamul lail. Ini ganjaran pertama, amalan pertama yang jangan ditinggalkan di 10 malam yang terakhir untuk kita mendapatkan tambahan atau gandaan pahala qiyam
di samping amalan qiyam yang kita kerjakan di 10 malam akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menunaikan solat 4 rakaat sebelum daripada solat fardu zuhur. Nanti kita sekejap lagi, nanti dalam lebih kurang pukul 1 suku akan masuk waktu zuhur. Sebelum tunaikan solat fardu zuhur, kalau boleh kerjakanlah solat 4 rakaat sebelum zuhur. Sama ada nak ditunaikan 4 rakaat dengan 1 salam ataupun 4 rakaat dengan 2 salam. Itu pilihan masing-masing. Ya, ada yang kata 2 salam lebih afdal kerana kita baca tahiyat lebih. Ada yang kata buat 1 salam pun harus, kerana ia juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW, maka itu terpulang pada kita lah. Kalau kita nak buat 2 salam, itu lebih baik. Maka kita kerjakan 4 rakaat qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur. Kerana di sana terdapatnya satu riwayat daripada Abi Salah secara marfu', daripada Nabi SAW. Dalam riwayat At-Tirmidzi menyatakan arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri ya'dilna bi salati sahar. Sesiapa yang mengerjakan 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur, maka menyamai 4 rakaat sebelum zuhur tu menyamai seperti ia mengerjakan 4 rakaat di waktu sahur. Yakni seperti dia mengerjakan solat qiyamul lail 4 rakaat. Siapa yang tak mampu tunaikan solat qiyam di tengah malam, janganlah dia tinggalkan qabliyah zuhur 4 rakaat. Takkanlah waktu zuhur pun tak mampu nak tunaikan 4 rakaat di waktu siang. Kita dah cukup istirahat. Takkan kita tak mampu nak tunaikan 4 rakaat di waktu siang hari. Justru itu, kalau boleh, jangan tinggalkan di 10 hari yang terakhir Ramadan ini. Di waktu siangnya 4 rakaat sebelum zuhur, maka insya Allah kita akan diberikan ganjaran pahala seperti pada malam tadi kita telah menunaikan 4 rakaat solat malam. Ini satu ganjaran nilai tambah kepada amal ibadat qiyam kita untuk kita menghidupkan di 10 malam yang terakhir. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum daripada zuhur ini sehingga ke akhir hayat Nabi. Bahkan Nabi pernah wasiatkan dan Nabi pernah ajarkan kepada isterinya Ummu Habibah radhiyallahu anha, dan Ummu Habibah tidak pernah meninggalkannya sehingga Ummu Habibah meninggal dunia. Baik. Amalan yang ketiga yang perlu untuk kita mantapkan di 10 malam yang terakhir, iaitu menyelesaikan salat tarawih bersama dengan imam. Atau selesaikan salat tarawih bersama witir dengan imam. Baik. Kerana di sana terdapat hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yang mana kata Abu Dzar, dia kata sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kata Abu Dzar, kami berpuasa bersama dengan Nabi di dalam bulan Ramadan. Falam yaqum bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak melakukan qiyam bersama dengan kami kerana Nabi takut benda itu difardukan, diwajibkan ke atas umatnya. Sehinggalah apabila berbaki 7 hari lagi nak berakhir Ramadan, faqama bina, maka Nabi telah pun melakukan qiyam bersama dengan kami. Maknanya bermula pada malam 23 Nabi start, kerana 7 yang berbaki yang berakhir daripada Ramadan. Sehinggalah Nabi solat dengan kami, bayangkan Abu Dzar cerita, hatta zahaba nahwa min thuluthil lail. Nabi solat dengan kami sehinggalah 1/3 malam itu telah pun habis. Telah pun Nabi tunaikan qiyam bersama dengan kami. Kemudian bila tinggal lagi 1/6 daripada baki malam itu pula, Nabi
minta maaf, pada baki lagi 6 hari nak habis Ramadan, Nabi solat lagi malam dengan kami. Begitu juga tinggal 5 hari nak habis Ramadan pun Nabi buat lagi solat qiyam dengan kami. Sehingga kan bila nak sampai ke hujung, kami telah solat malam dengan Nabi, kami habiskan selama separuh malam. Separuh malam tu habis masa dengan qiyam saja. Masa awal 1/3 malam. Bila nak dekat sampai hujung, lagi panjang Nabi baca, sampai separuh malam telah dihabiskan masanya untuk berqiyam dengan Nabi SAW. Sehinggalah Nabi pun berkata, sebab Nabi takut berat. Ya, Nabi takut berat ke atas umatnya. Nabi kata, Inna rajula idha salla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul laylah. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Sesiapa yang salat bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka diberikan baginya ganjaran seperti dia telah melakukan salat malam seluruh dan sepanjang malam. Cuma ada satu benda yang saya perlu highlightkan dekat sini untuk tatapan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita kena ingat, arahan Nabi kena selesaikan solat bersama dengan imam. Kalau imam kita pimpin solat tarawih 20 rakaat, selesaikan bersama dengannya 20 rakaat. Jangan lepas 8 kita pulang balik. Sebab kita tak dapat kelebihan ganjaran seperti menghidupkan sepanjang malam kalau kita berundur selepas 8 rakaat sedangkan imam meneruskan sehingga ke 20 rakaat. Sekiranya imam menunaikan memimpin tarawih sebanyak 8 rakaat, kita selesaikan bersama dengan imam 8 rakaat. Jangan lepas 4 kita balik. Selesaikan dengan imam sebanyak 8 rakaat. Tetapi jika imam bukan sekadar memimpin tarawih, imam yang sama memimpin tarawih 20 rakaat, imam yang sama memimpin tarawih 8 rakaat, imam itu juga memimpin witir. Lepas habis tarawih 20, lepas habis tarawih 8, imam yang sama memimpin witir. Jangan kita pulang selepas tarawih. Jangan kita pulang selepas tarawih. Tetapi sebaliknya, kita tunaikan bersama dengan imam witir itu. Kerana Nabi bagi arahan, jangan kita berundur sehingga imam itu telah pun selesai. Maknanya kalau imam belum selesaikan salatnya, yakni dia menyambung witirnya, kita selesaikan witir bersama dengan imam. Tapi ada jemaah yang tanya saya, Ustaz, masalahnya saya tak nak witir dulu. Sebab malam nanti saya nak bangun mengerjakan salat tahajud. Sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau kita buat witir dulu pun, nanti bila kita bangun di awal pagi, kita masih boleh bertahajud. Cuma kita tak perlu tutup dengan witir. Kerana Nabi larang ada 2 witir dalam satu malam. La witrana fi lailah. Tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Tetapi, kalau dia tetap nak akhirkan solat malam ni dengan witir, ada caranya. Iaitu, masa imam solat witir 2 rakaat, kita niat solat syafa'. Dan bila imam bangun untuk solat witir 1 rakaat, kita niat lagi solat syafa'. Iaitu kita tunaikan 2 rakaat. Bila imam beri salam selepas selesai 1 rakaat, kita bangun tambah lagi 1 rakaat. Maka 1 rakaat itu menggenapkan 1 rakaat yang pertama menjadikan 2 rakaat. Solat syafa' ini adalah solat yang mengiringi witir. Kan macam contoh kita solat witir 3 rakaat. 2 rakaat pertama itu namanya syafa'. Solat witir yang genap. Adapun yang kita lengkapkan 1 rakaat yang keduanya, itu menjadi 3. Yang kedua yang kita tunaikan itu baru menjadikan ia sebagai ganjil. Witir maknanya ganjil. So kita boleh semayang witir yang genap tu 2, 2, 2. Nabi pernah buat solat witir 9 rakaat. 2 genap, 2 genap, 2 genap, dah 6 dah, 2 genap, dah 8 dah. Kemudian tutup dengan 1. Total witir 9 rakaat yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Maknanya, kalau kita tak ganjilkan lagi solat witir tadi,
kita masih lagi boleh solat tahajud. Nanti last sekali kita ganjilkan dia dengan kita tutup satu rakaat. Itu kaedah dia. Itu kaedah dia supaya kita dapat pahala selesaikan solat kita bersama dengan imam. Dalam masa yang sama kita boleh sambung solat tahajud di malam hari dan kita boleh tutup pula solat witir kita di malam hari. Ini adalah beberapa kaedah yang diajarkan oleh para ulama. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang seterusnya, macam mana kita nak melipat gandakan qiyam kita di 10 malam yang akhir ini supaya kalau dia bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka kita akan dapatkan ganjaran yang berganda-ganda daripada kurniaan Allah. Yang keempatnya, amalan yang kalau boleh jangan ditinggalkan adalah membaca 100 ayat di setiap malam-malam Ramadan. Lepas kita dah solat, buka Quran, baca Quran. Baca tu biar genap sampai 100 ayat. Tiap-tiap malam. Malam 20, malam 21, malam 22, malam 23, sampailah malam ke-30 atau malam ke-29. Bergantung Ramadan ada berapa. Lepas sama ada kita nak start baca Quran dulu atau kita nak start solat tahajud dulu pun boleh. Kalau kita bangun tu terlewat, kalau kita nak baca 100 ayat Quran, kemudian kita nak solat tahajud lagi, takut tak cukup masa. Boleh kita baca 100 ayat Quran itu di dalam solat. Maksudnya ketika kita solat tahajud, pastikan solat tahajud kita tu 8 rakaat ke, 20 rakaat ke, 16 rakaat ke, terpulanglah 10 rakaat ke, pastikan cukup 100 ayat. Kenapa? Kerana baginda Nabi SAW bersabda daripada hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, dalam hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailati kutiba lahu khunutu lailah. Masya Allah. Nabi menyatakan, barang sesiapa yang membaca 100 ayat, 100 ayat setiap malam, fi lailah, dalam malam, bukan baca siang baca waktu malam, 100 ayat, melainkan dituliskan baginya pahala qiyamul lail. Dia seperti telah mendapat pahala menghidupkan seluruh malam. Okey, ada orang tanya, Ustaz, 100 ayat tu kalau nak baca terus waktu tahajud, saya takut tak sempat lah Ustaz. Kena ingat, bila Nabi sebut malam, kita boleh bermula baca Quran itu daripada selepas maghrib. Katakan lepas maghrib kita baca 20 ayat. Sementara nak tunggu isyak tu, kita makan, berbuka ringkas. Kemudian kita solat maghrib. Kemudian kita baca 20 ayat daripada Al-Quran. Nanti bila masuk isyak, memang kita tak sempat dah nak baca Quran sebab lepas tu nak tarawih. Ya? Lepas habis tarawih selesai, kita baca pula sebelum tidur 30 ayat. Dah jadi 50 ayat. Nanti kita bangun pula tengah malam, sebelum kita tahajud, kita sambung lagi 50 ayat. Maka genaplah 100 ayat dalam satu malam. Maka insya-Allah dituliskan bagi kita pahala seperti menghidupkan seluruh malam. Jadi pahala qiyam kita tu dah menjadi berganda-ganda. Ya, peluang untuk kita, patut kita hidupkan satu malam, tapi seperti kita menghidupkan bermalam-malam dalam satu malam itu. Ini jangan tinggalkan, 100 ayat setiap malam untuk kita bacakannya. Ya, jangan kita tinggalkan. Baik. Tetapi, kalaulah sekiranya Ustaz, saya terlepas jugalah Ustaz. Saya sempat tahajud, tak sempat baca 100 ayat Quran. Bacaan yang saya baca dalam semayang malam saya pun tak sampai 100 ayat. Nabi ada ajar kita, Nabi kata apa? Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama
qara'ahu minal lail. Nabi kata, sesiapa yang tertidur atau tertinggal sesuatu amalan bacaannya yang dia selalu baca di waktu solat malam. Dia tertinggal sebab terlajak tidur, jaga dah lambat, sempat tahajud pun nak sahur lagi. Jaga-jaga dah 5 suku contoh. Tak sempat nak tersahur, nak semayang. Jadi tak sempat baca satu ayat. Gantikan bacaannya antara selepas subuh dan sebelum zuhur. Yakni waktu duha. Nabi kata, kalau kita terlepas zikir ke di tengah malam, terlepas baca Quran di tengah malam, terlepas selawat di tengah malam, kita gantikannya antara lepas subuh dan sebelum zuhur. Maka Nabi sebut dihitungkan pahalanya seperti dia membacakan zikir itu di tengah malam. Pahala macam kita buat di waktu malam, walaupun kita buat waktu siang sebenarnya. Ya? Baik. Kemudian, saya nak kongsi lagi. Apakah lagi amalan yang jangan ditinggalkan di 10 malam akhir ini yang boleh memberikan kualiti gandaan kepada pahala qiyam kita? Iaitu setiap kali sebelum tidur, jangan tinggalkan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jangan tinggalkan baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kerana di sana terdapatnya hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Abi Al-Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu an, dia bersabda, Nabi SAW, dia berkata, Nabi SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang sesiapa yang setiap kali, setiap malam sebelum dia tidur, dia tak meninggalkan membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, Allah akan cukupkan baginya malam itu. Kata Al-Imam Nawawi, maksud Allah mencukupkan dia pada malam itu adalah Allah menghitungkan baginya pada malam itu qiyamul lail. Ada yang kata Allah selamatkan dia daripada syaitan. Ada yang kata Allah selamatkannya daripada sebarang bala musibah untuk menimpa ke atasnya. Masya Allah. Maknanya, kalau kita punyalah senang ya, sebelum tidur, baca 2 ayat terakhir surah Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Satu ayat. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Jadi lengkaplah 2 ayat tadi, baca sebelum tidur. Ya, insya-Allah. Jangan tinggal di 10 malam akhir. Jangan tinggal, insya-Allah. Baik, yang seterusnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapatkan lagi pahala menghidupkan 10 malam akhir qiyamul lail, iaitu hendaklah mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi pada hari Jumaat. Di sana terdapat hadis daripada Aus ibn Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, daripada riwayat Imam Tirmizi. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ini nak dapat lagi 10 malam akhir ni, berbetulan kita tinggal lagi 1 Jumaat pada 7 hari bulan ni. Rebut supaya 7 hari bulan tu
sunnah amalan yang kita dituntut kerjakan membantu kita menambahkan pahala menghidupkan 10 malam akhir. Nabi kata apa? Pertama, man ghassala yaumal jum'ah. Pertama, dia jangan tinggal mandi sunat hari Jumaat. Setiap kali hari Jumaat, niat mandi sunat hari Jumaat. Yang kedua, dia kenalah berwuduk daripada rumah. Waghtasal. Ini dia berwuduk. Lepas mandi, wuduk dekat rumah. Jangan wuduk di masjid ketika nak hadir Jumaat. Wuduk dekat rumah. Yang ketiga, dia datang awal. Datang awal menuju masjid. Ada masjid yang walk-in, ada masjid yang kena daftar, ikut giliran. Tak apalah, yang penting kalau yang walk-in tu dia datang seawal yang boleh. Kemudian yang keempat, dia kena berjalan kaki walam yarkab dan tidak menaiki tunggangan. Maksudnya dekat sini bukanlah tak boleh langsung naik kenderaan, jangan salah faham. Maknanya kalau boleh kita datang awal, kita parking agak jauh sedikit, janganlah jauh sangat ya. Parking di tempat di luar masjid dan kemudian kita jalan kaki masuk ke dalam. Jalan kaki masuk ke dalam. Ya. Kemudian yang kelima, wadana minal imam. Bila dah datang awal Jumaat, duduk di saf paling depan yang paling hampir dengan imam atau yang paling hampir dengan khatib. Duduk saf depan. Jangan datang awal duduk belakang. Datang awal duduk depan. Kemudian yang seterusnya, dengar khutbah itu. Jangan buat benda yang lalaikan sepanjang khutbah. Bala WhatsApp ke, tengok handphone ke, belik Instagram ke apa ke. Jangan. Tertidur pun yang tertidur yang sekejap. Jangan tidur sepanjang khutbah. Dia dengar khutbah dan dia tak buat benda yang melawakkan. Melainkan Nabi kata akan dituliskan baginya setiap langkahnya berjalan menuju ke masjid itu adalah amalan seperti orang yang berpuasa dan seperti orang yang telah melakukan qiyamul lail. Ingat 5 amalan tadi. Mandi, wuduk, datang awal, ya, kemudiannya berjalan kaki, kemudian yang kelima dengar khutbah, ya, dan yang keenam duduk dekat dengan imam. Melainkan jika dia amal ke-6 sunnah ini, dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan qiyamul lail pada hari Jumaat itu. Walaupun pagi Jumaat tu misal contoh dia dah bangun qiyamul lail, dia buat lagi amalan ini, Allah bagi lagi pahala qiyamul lail kepadanya. Terutamanya kalau dia duduk di 10 malam yang akhir ini. Ya, baik. Kemudian antara amalan lain yang juga kita boleh lakukan adalah bersedekah dan berbuat kebajikan kepada golongan fakir miskin dan juga kepada golongan ibu-ibu tunggal atau sesiapa saja orang yang susah. Sedekah. Yang seterusnya amalan yang boleh kita hidupkan di 10 malam akhir adalah sedekah. Sedekah pada masjid ke, sedekah kepada wakaf ke, dalam bentuk wakaf ke. Tetapi sedekah yang paling baik di 10 malam akhir adalah kita sedekah pada fakir miskin. Cari tabung asnaf, ya, yang tabung masjid kita bubur jugalah. Ada setengah masjid dia disediakan tabung asnaf. Tabung asnaf, fakir miskin, ibu tunggal yang asnaf, anak yatim yang asnaf. Ya, bukan ibu tunggal yang kaya atau anak yatim yang kaya, anak yatim yang asnaf, ibu tunggal yang asnaf, kita masuk duit dalam tabung itu. Ataupun sekarang ni dah ada NGO ataupun pihak-pihak agensi yang menguruskan dana untuk diberikan sumbangan kepada golongan anak yatim yang fakir miskin atau yang asnaf. Sama ada di Palestin ke, di Syria ke, dan di mana tempat-tempat umat Islam yang berada dalam kemiskinan dan kefakiran. Boleh kita bank in ke dan sebagainya, tapi pastikan mereka yang berdaftarlah, yang bukan ada sindiket. Ya. Kemudian kita bagi kepada asnaf kerana
Nabi SAW sendiri sebutkan dalam hadis Bukhari. Nabi kata apa? As-sa'i alal armilati wal miskina kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil lail was sa'imil nahar. Nabi sebut orang yang memberi sedekah pada asnaf ini, Allah berikan pahala kepadanya seperti dia berjihad di jalan Allah, atau seperti dia melakukan ibadat qiyamul lail. Dahlah kita dapat pahala sedekah, kita dapat pahala qiyam lagi. Dua pahala kita dapat. Ya, nak pula kita dapat pahala sedekah pada kalau berbetulan malam itu qadar digandakan. Dapat pula pahala qiyam pula, 2 in 1 dalam satu sedekah tu dapat 2 pahala. Dapat pula pahala qiyam pada malam tu qadar, yang mana malam tu juga pun kita qiyam lagi, dah 3 kali pahala yang telah digandakan oleh Allah untuk kita pada 10 malam yang terakhir ini. Ini antara amalan yang perlu untuk kita lakukan dan kita usahakan. Ya, baik. Kemudian yang seterusnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang perlu kita lakukan juga adalah untuk kita mendapatkan pahala yang baik adalah doa. Kita kena ingat bahawasanya apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sekiranya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang perlu aku lakukan?" Maka Nabi SAW ajar kepada Sayyidatina Aisyah supaya membacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang suka memberikan keampunan dan kemaafan. Maka berikanlah kemaafan kepada aku, ya Allah. Jadi, antara benda amalan yang jangan ditinggalkan di 10 malam yang akhir adalah doa. Baik, cuma saya nak kongsikan dalam bab doa ni. Yang pertama, doa yang jangan ditinggalkan itu adalah doa yang tadi tu. Itu doa yang paling terbaik, kita minta, ulang-ulang minta. Jangan baca sekali. Ulang sebanyak angka ganjil. Ulang. Minta pada Allah. Sebab malam Lailatul Qadar ni adalah merupakan malam keampunan. Allah nak bagi bonus keampunannya yang Allah tak bagikan pada bulan lain. Sebab itu, benda yang paling terbaik kita minta pada malam Al-Qadar, di 10 malam akhir yang paling terbaik kita minta adalah keampunan dan kemaafan daripada Allah SWT. Justru itu, oleh kerana malam Lailatul Qadar ni Allah nak bagi keampunan sebanyak-banyaknya, maka kita juga jangan tinggalkan beberapa amalan yang membolehkan kita mendapat keampunan Allah. Jadi tadi saya dah berikan beberapa amalan yang boleh kita kerjakan di 10 malam akhir. Antara amalan yang tambahan yang perlu untuk kita kerjakan di 10 malam akhir ni, supaya malam yang Allah nak bagikan keampunan itu, kita antara hamba-Nya yang terpilih untuk mendapatkan keampunan Allah, terutamanya pada malam Lailatul Qadar. Amalan pertama yang jangan ditinggalkan, salat sunat wuduk. Kalau boleh, sebelum kita salat tahajud tengah malam, ambil wuduk, mulakan salat sunat wuduk. Jangan tinggal salat sunat wuduk. Kerana adalah hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata, siapa yang berwuduk seperti wuduk aku, kemudian dia tunaikan 2 rakaat salat sunat wuduk, dia tak cakap apa-apa antara wuduk dengan salat sunat wuduk tadi itu, jangan sembang apa-apa. Dia habis wuduk, dia terus tunaikan salat sunat wuduk, melainkan Allah akan ampunkan dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Kalau dia buat malam tu qadar pula, dia terpilih antara orang yang mendapatkan keampunan. Yang kedua, amalan yang jangan ditinggalkan lagi. Jangan tinggalkan membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Bermula daripada lepas maghrib sampailah sebelum subuh. Jangan tinggalkan. 100 kali subhanallahi wa bihamdi.
Kerana dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar." Siapa yang membacakan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari. Tapi sebab kita nak hidupkan 10 malam akhir, kita baca di 10 malam akhir. 100 kali subhanallah wa bihamdi di 10 malam akhir, Allah akan gugurkan dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak butir-butir pasir yang berada di pesisiran pantai. Buat, jangan tak buat. 100 kali. Sekejap je. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalau setengah orang nak tambah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sekejap je. Ya. Kemudian amalan seterusnya, jangan tinggalkan membaca zikir sejurus bangun daripada tidur. Di 10 malam akhir ni, bila bangun saja daripada tidur, sebelum nak berwuduk, sebelum nak buat qiyamul lail, sambung tahajud, baca zikir ni dulu. Bila baca doa bangun tidur tu, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wal nusyur, itu satu. Tapi sebelum nak mulakan, baru bangun tidur, lepas baca doa bangun tidur, sebelum nak mulakan qiyam, baca zikir. Apa Nabi kata? Nabi kata dalam hadis Bukhari, man ta'ara minal lail. Siapa yang bangun daripada tidur malamnya, sebelum dia nak buat apa-apa amalan lain, dia bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghfirli. Habis. Baca yang tu. Mula baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Baca 6 zikir ini. Kemudian doa, Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Lepas tu baru ambil wuduk, baru siapkan diri dan mulakan salat malam qiyam kita. Jangan tinggal. Kerana Nabi kata, siapa seawal bangun tidur, dia baca 6 zikir tadi, kemudian dia doa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Faqad istajabalah. Di antara orang yang Allah pilih untuk diampunkan dosanya, kerana Allah makbulkan doa dia. Jangan tinggalkan. Ya, jangan tinggalkan. Kemudian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara amalan yang jangan ditinggalkan di 10 malam yang akhir ini, iaitu berselawat kepada Nabi sebanyak 10 kali. 10 kali selawat kepada Nabi SAW. Ini disebut dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Baginda Nabi bersabda, man salla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi 10 salawat. Siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, Allah selawat kat dia 10 kali. Kemudian, wa huttat anhu 10 khati'ah, diampunkan dosanya 10 dosa, diangkat baginya 10 darajat. Tapi kita baca 10 kali salawat itu. 10 kali selawat, ya. Baik. Kemudiannya, antara yang perlu untuk kita tidak meninggalkannya di 10 malam yang terakhir ini, untuk kita menjadi mereka yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan 10 malam yang akhir. Ini kalau misalnya bagi wanita yang uzur, yang tak boleh semayang, tak boleh baca Quran bagi mazhab Syafi'i, maka dia gantikan bacaan Qurannya itu dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kerana dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Ahmad daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Inna Allah astafa minal kalami arba'an. Nabi kata ada 4 kalimat ini yang paling terbaik, yang Allah pilih dia sebagai zikir yang terbaik. Iaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Kemudian Nabi sebut, faman qala subhanallah, siapa kata subhanallah sekali, diberikan baginya 20 kebajikan, 20 dosanya digugurkan. Begitulah dia kata alhamdulillah, begitulah dia kata Allahu akbar. Manakala siapa yang menyebutkan la ilaha illallah pun sama juga, digugurkan 20 20 20 dosanya digugurkan bagi setiap perkataan 4 itu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita jangan tinggalkan zikir tadi bagi wanita yang uzur, ya, yang tidak boleh membaca Quran dan tidak boleh salat, ya, dia lakukan zikir. Itu antara zikir yang telah saya kongsikan untuk kita dapat manfaatkannya secara bersama-sama, ya. Ini kalau dia berpegang kepada mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain ada dibenarkan untuk wanita uzur itu untuk membaca Quran. Ini kalau bagi siapa yang berpegang pada mazhab Syafi'i ini tadi, maka dia boleh gantikan bacaan di waktu malamnya itu adalah dengan zikir. Kemudian yang seterusnya adalah doa dan istighfar. Yang terakhirnya adalah doa dan istighfar. Kalau boleh dapatkan istighfar, ya, dapatkan istighfar di 10 malam akhir, jangan ditinggalkan. Kerana dalam hadis riwayat Imam Muslim, berapa banyak istighfar pun boleh. Kalau boleh 70 ke 100 kali. 70 ke 100 kali pada setiap malam. Kerana dalam hadis Nabi sebut dalam riwayat Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Ta'ala itu turun ke setiap malam di langit dunia apabila berbakinya 1/3 malam yang akhir. Kemudian Allah kata, may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang nak doa pada aku nak bagi kat dia. Kemudian Allah kata lagi, wa may yas'alani fa'utiyahu. Siapa yang nak minta pada aku nak bagi kepada dia. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang nak minta ampun pada aku nak ampunkan dosanya. Jadi kalau boleh kita praktiskan dan kita amalkan juga amalan untuk kita membacakan zikir istighfar tadi sebanyak 70 kali ataupun 100 kali. 70 kali atau 100 kali. Kemudian antara yang saya nak kongsikan juga di sini supaya kita tak nak dapatkan keampunan Allah Ta'ala di 10 malam akhir ini, antara yang disarankan oleh Nabi SAW, amalan yang sangat mudah. Setiap kali solat fardu, terutamanya solat maghrib dan isyak, sebab dia solat waktu malam, maghrib dan isyak, bila imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita sebut amin itu bersama dengan imam. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata fa idza qala al imam ghairil maghdubi alaihim, siapa yang apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim kemudian Nabi kata bila imam kata begitu, faqulu amin, Nabi kata cakaplah amin. Kerana siapa yang menyebut amin bertepatan amin ucapannya itu dengan amin para malaikat, iaitu ketika imam juga menyebutkan amin itu, masa tu malaikat pun sebut amin, kita sebut seiring dengan imam perkataan amin itu, maka Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosanya yang silap. Jadi solat maghrib, solat isyak, bila imam sebut amin, kita ikut bersama dengan imam amin. Bukan maghrib dan isyak saja. Solat tarawih, imam kan baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ikut imam sebut amin bersama dengannya dalam solat tarawih. 20 rakaat, 8 rakaat, sebut amin bersama dengan imam pada setiap rakaat itu, dapat keampunan Allah di 10 malam akhir. Kalau bertepatan dengan malam itu qadar yang dikira sebagai malam kemuncak keampunan, kita akan meraihnya. Kemudian antara yang lain juga, iaitu jangan tinggalkan baca doa ini ketika azan, terutamanya azan maghrib dan isyak, kerana waktu malam. Saya nak sebut fokus amalan di 10 malam, maghrib dan isyak. Bila dengar azan maghrib, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebutlah, Nabi kata dalam riwayat Muslim, Nabi kata bila dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebutlah bacaan ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baca 3 kali. Melainkan Nabi kata, ghufira lahu dzanbahu, Allah akan ampunkan dosa. Masa solat maghrib, jawab imam macam tu. Masa dengar azan isyak, jawab imam pun, jawab muadzin pun macam tu juga. Ya, baik. Kemudian sebagai penutupnya, seperti mana dalam Quran surah Ad-Dukhan Allah kata, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan takdir-takdir hamba-hambanya sepanjang setahun. Malam Lailatul Qadar, malam Allah Taala kemaskinikan takdir Allah. Apa yang bakal berlaku daripada Ramadan ni sampai Ramadan tahun depan, dalam tempoh setahun ni. Dan kita kena tahu, dalam hadis Nabi SAW, ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, ketika kita menjadi janin yang berada dalam rahim ibu kita, sebelum Allah tiupkan roh, Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, fayu'mar bi'arba'i kalimat. Allah perintahkan tulis 4 takdir kita. 4 takdir kita. Pertama, rezeki. Kedua, ajal. Ketiga, amalan. Keempat, syurga atau neraka. 4 benda ini Allah dah tulis di sisi Lauhul Mahfuz untuk takdir kita. Justru itu apa yang saya nak sampaikan sebagai penutup. Oleh kerana malam Lailatul Qadar adalah malam Allah Ta'ala mengemaskinikan takdir setiap hamba-hambanya. Jadi manfaatkanlah di 10 malam terakhir ini untuk minta kepada Allah 4 perkara ini. Pertama, Allah mengemaskinikan rezeki kita. Mintalah pada Allah, rezeki yang terbaik adalah anak yang soleh. Minta kita dikurniakan anak yang soleh. Kalau kita belum ada anak, kita mintalah supaya rezeki yang terbaik bagi kita adalah merupakan, iaitu keluarga yang soleh. Keluarga, pasangan yang baik. Kerana kalau pasangan yang baik, insya-Allah kita akan dalam keadaan baik. Kalau pasangan kita tidak baik, maka kemungkinan kita juga boleh jadi tidak baik. Begitu juga dengan anak. Minta rezeki yang terbaik adalah anak yang soleh. Atau kalau kita tak ada anak, minta rezeki yang baik supaya Allah berikan pada kita harta yang baik, umur yang baik, dan juga amalan yang baik. Ya. Yang kedua, Allah menetapkan bagi kita akan ajal kita. Ajal kita, kematian kita. So, yang keduanya, kita minta pada Allah kematian yang baik, husnul khatimah. Minta kematian yang baik, husnul khatimah. Nah, itu yang kedua. Ya Allah, matikanlah aku. 10 malam akhir ni, minta, Ya Allah, akhirkanlah umurku dalam keadaan baik. Matikanlah aku dalam keadaan aku melakukan amalan baik, dan matikanlah aku dalam husnul khatimah. Yang ketiga, Allah menentukan amalan kita. Kita ni baik ke tak baik, Allah tentukan. So, minta supaya Allah kekalkan kita dalam petunjuknya dan perelokkan amalan kita, dan minta pada Allah terima amalan kita, dan minta pada Allah supaya Allah Ta'ala matikan kita di dalam amalan yang baik. Jadi minta Allah Ta'ala berikan berita akhlak yang baik, amalan yang diterima, amalan yang diperelokkan, mati dalam keadaan melakukan amalan yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah tentukan takdir kita, kita ni sama ada ahli syurga atau ahli neraka. Setiap antara kita ni Allah dah tentukan ahli syurga ke ahli neraka. Cuma kita tak tahu. Bila kita tak tahu, bukan berarti kita kena redha begitu, kita kena usaha untuk menjadi ahli syurga. Jadi yang keempat, paling kemuncak, minta pada Allah, Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga Firdaus. Ya Allah, pilihkanlah aku di dalam kalangan ahli yang mendapatkan syurga-Mu. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga-Mu, Ya Allah. Minta syurga.
Minta, ya Allah, senaraikanlah aku dalam senarai ahli syurga yang Engkau redai. Minta masuk syurga. Dan dalam masa yang sama, minta berlindung daripada api neraka. Ya Allah, hindarkanlah aku, ya Allah, daripada neraka Jahannam. Keluarkanlah aku daripada senarai ahli neraka. Merdekakan aku daripada neraka. Hindarkan aku daripada neraka. Minta. Inilah 4 doa yang boleh kita tambahkan selain daripada doa keampunan itu tadi. Kerana jika bertepatannya ia dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah, semoga Allah menuliskan pada kita akan takdir-takdir yang baik di sisi-Nya, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu yang dapat kita kongsikan bersama pada pagi ini. Terima kasih, jazakumullah khairul jazak kepada semua yang menonton daripada awal sehingga ke penghujungnya, dan jangan lupa untuk terus sharekan link ini dan kongsikan pada rakan-rakan kita yang lain, kerana kita kena ingat, kalau kita share, orang lain tengok, orang lain dapat ilmu, orang lain amalkan, maka kita juga dapat pahala pula di atas amalan orang lain. Apatah lagi kalau di 10 malam yang akhir ini. Semoga ia memberikan manfaat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik daripada Allah dan segala kekurangan diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kekurangan daripada apa yang saya sampaikan. Dan saya minta maaf jika ada yang tersilap, mohon betulkan saya, dan juga sama-sama untuk kita berharap agar Allah merahmati kita di 10 malam terakhir dan memberikan keampunan pada kita dan memudahkan kita untuk menghidupkan malamnya. Begitu juga dengan siang harinya. Sekian saja dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.